Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah edisi 13 Januari 2017. 3 bulan dilayan bak hamba abdi, dipukul, dirotan dan dikurung oleh majikan berhati binatang. Begitulah nasib pemuda berusia 21 tahun iaitu Nur Firdaus Ibrahim yang didera oleh majikannya. Dia kini masih dirawat di Hospital Sultan Ismail dan polis kini memburu majikan berkenaan. Dalam perkembangan lain, penjualan jeli kristal atau berbola jeli sudah diharamkan kerajaan sejak 26 Ogos 2011. Namun ia masih dijual berleluasa di kedai menjual alat permainan. Susulan penjualan itu, seorang bayi berusia 10 bulan terpaksa dibedah di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas tertelan jeli kristal berkenaan. Bayi itu muntah 2 jam selepas dia tertelan jeli kristal yang digunakan sebagai peluru untuk pistol mainan di rumahnya di Parit Raja Batu Pahat Johor 6 Januari lalu. Semuanya dalam kalender jenayah minggu ini. Saksikan. Hati ibu mana tidak sedih hanya kerana gagal menempati sasaran jualan, anaknya dikurung di dalam stor, dicederakan dengan pemetik api, dibiarkan kelaparan dan tidur beralaskan kotak seperti haiwan. Itu kata Jumiah Otto berusia 56 tahun, ibu kepada mangsa dera Nur Firdaus Ibrahim yang diselamatkan pada 9 malam baru-baru ini. Ketika diselamatkan, Nur Firdaus dalam keadaan letih serta mempunyai 20 kesan luka termasuk parut lama akibat dibakar menggunakan pemetik api dan dipukul dengan objek tumpul. Jumiah berkata anaknya bekerja di kedai aksesori kereta di Taman Perling Johor Bahru sejak 3 bulan lalu turut mendakwa dipukul dengan batang pait, kayu dan egsos. Nur Firdaus turut dipercayai dibiarkan kelaparan hingga berat badan menurun dari 93 kg kepada 70 kg dalam tempoh 2 bulan. 2 kes 380 ya, 380. Jadi butir-butir yang saya boleh bidahkan kepada sidang media sikit ya, pasal kita tengah mengesahkan. Seorang duda yang disyaki terbabit dalam 11 kes samun secara bersendirian dengan menggunakan kenderaan curi sedang dikesan selepas melakukan kegiatan itu sejak 12 Disember tahun lalu hingga Jumaat lalu. Suspek berusia lingkungan 40-an itu juga sudah hampir dikenal pasti dan tangkapan akan dilakukan pada bila-bila masa. Ketua Polis Kelantan, Datuk Dr. A.B. Rahman Ismail berkata, suspek aktif melakukan samun terutama kedai runcit di seluruh negeri pada waktu siang. Katanya, suspek menggunakan kereta curi jenis Pro 2 kancil dan bergerak bersendirian untuk berpura-pura membeli sesuatu dalam kedai runcit. Berdasarkan siasatan, suspek mempunyai 8 kesalahan rekod lampau, membabitkan kes dadah, curi dan mencuri kenderaan serta curi dalam bangunan di Kota Baru, Tumpat, Bacok, Macang dan Kuala Krai, Kelantan. Kota Baru, ya, Kota Baru dan juga di Lampur. So, itu saja untuk rekod lampau. Rekod lampau ini kita lihat bermula daripada 2014 dan berakhir pada 2015.
Dua lagi lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang 2 tahun lalu. Tertuduh Law Kun Ding dan S.L. Langgo faham akan pertuduhan yang dihadapkan kepada mereka. Sejurus ia dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Muhammad Azlan Shah Muhammad alias. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan. Berdasarkan kertas pertuduhan, kedua-dua lelaki itu didakwa menjadi ahli kumpulan jenayah terancang dikenali sebagai Geng 21 Japan di wilayah Iskandar antara 18 Januari dan 19 Ogos 2015. Pertuduhan terhadap mereka dibuat mengikut Seksyen 130V Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Persoalan di sebalik kejadian, kanak-kanak ditinggalkan bersendirian di sebuah rumah di Kampung Parit Buluh Gemas Jumaat lalu semakin bercelaru. Siasatan polis mendapati pada waktu itu terdapat 2 remaja lelaki di kediaman terbabit. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintenden Hamaza Abdul Razak berkata, remaja berusia 13 dan 14 tahun itu ialah anak kepada wanita berusia 36 tahun yang ditahan kerana mengabaikan Muhammad Adam Huzaimi Abdullah 3 tahun. Beliau berkata 2 remaja itu tidur awal jam 9 malam sementara Adam ditinggalkan di sebuah bilik. Katanya sebaik kanak-kanak terbabit menangis jam 12.45 tengah malam, penduduk kampung bergegas ke kediaman itu dan menghubungi polis. Apabila penduduk mengetuk pintu rumah, 2 remaja itu menyangkakan perompak dan melarikan diri menerusi pintu belakang. Mereka terlupa Adam berada di dalam bilik dan bersembunyi di sebuah kebun sawit antara 8 hingga 10 jam. Polis menumpaskan kegiatan memproses dan mengedar dadah disyaki jenis Aramin 5 berikutan 8 serbuan di Selangor dan Johor membabitkan rampasan bernilai RM3 juta. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, rampasan pertama tahun ini hasil serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik dan Pasukan Khas Taktikal Perisikan Narkotik Sting Bukit Aman. Katanya pelbagai dadah termasuk 7,460 biji pil Aramin 5 dipercayai untuk pasaran tempatan Singapura dan Indonesia. Dan Aramin 5 ini banyak digunakan di pusat-pusat hiburan. Jadi, dan mesin-mesin yang kita rampas, kita percayai dibawa masuk daripada Taiwan dan Singapura. Sedikit ini baru beroperasi dan pasukan khas yang ditubuhkan untuk menyiasat kes ini telah diarahkan untuk melengkapkan ketersesatan secepat mungkin dan cukup lagi saki-baki yang ada. Yang dulu jadi hero, sekarang hero penakut. Hilang. Kita akan cari mereka dulu. Katanya polis turut merampas pelbagai mata wang bernilai RM55,346 dan 11 kereta termasuk Lamborghini dengan nilai sitaan RM2.5 juta. Semua 9 lelaki dan 2 wanita berusia antara 29 hingga 63 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ini adalah rampasan yang pertama dan kita berharap tidak ada rampasan lagi lah. Tapi seperti mana yang saya bagi tahu, ini adalah satu isu global. Jadi mereka ini telah sedang dan akan terus meniagakan dadah kerana tujuan mereka untuk membuat duit. Mereka tidak fikir masalah-masalah keselamatan yang akan berbangkit, lanjutan daripada pengedaran dadah. Ini semua dia tak fikir. Yang dia fikir nak buat duit. Buat duit, biarlah orang lain susah, orang lain jalan, tak apa. Pasal tu saya kata mereka ni lebih teruk daripada binatang. Seorang lelaki yang mahu menghantar anaknya ke sekolah terkejut apabila mendapati perkarangan rumahnya di Jalan Ismail Cik Mat dipenuhi gelongsong peluru. Ketua Polis Daerah Timur Laut Assistant Commissioner Mia Faridalah Trash Wahid berkata, lelaki berusia 48 tahun itu pada mulanya terdengar letupan jam 5 pagi namun menyangka ia bunyi mercun. Menurutnya, mangsa yang keluar jam 6.30 pagi kerana mahu menghantar anak ke sekolah terkejut melihat gelongsong peluru memenuhi perkarangan luar rumahnya. Pemeriksaan melalui kamera data tertutup mendapati 2 lelaki bermotosikal melepaskan tembakan secara rambang di rumah mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Akta Senjata 1960 dan Seksyen 506 Kanun Kesiksaan.
Wanita yang didakwa meninggalkan kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun di rumah sewa di Tampin dijatuhi hukuman denda RM10,000 oleh Mahkamah Session. Hukuman itu dijatuhi Hakim Nariman Badruddin selepas tertuduh Syamsinar Ambia 36 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu. Beliau turut memerintahkan tertuduh di penjara setahun sekiranya gagal membayar denda dan perlu menjalani khidmat masyarakat di bawah seliaan Jabatan Kebajikan Masyarakat selama 240 jam. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa sebagai penjaga meninggalkan kanak-kanak terbabit dalam keadaan tidak berpatutan di sebuah rumah sewa di Kampung Parit Buloh, Tampin, jam 7 malam 5 Januari lalu. Kedi Gov dihadapkan ke Mahkamah Magistrat atas tuduhan membunuh wanita yang juga rakannya bulan lalu. Tertuduh Muhammad Hayatul Nurul Muhammad Ghazali Ejau, 27 tahun, faham akan pertuduhan selepas dibaca jurubahasa mahkamah. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki itu didakwa menyebabkan kematian Rovina Mat Sharif, 37 tahun, di hadapan pondok lot 3702, Ladang Getah, Jalan Haji Saleh, Kampung Lukut. Perbuatan itu didakwa dilakukan tertuduh antara 9.15 malam 10 Disember 2016 hingga 11 pagi 12 Disember 2016. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Melaka Tengah merampas pelbagai jenis dadah seperti Eramin 5, ketamin dan ekstasi bernilai RM150,000 dalam satu serbuan di sebuah apartmen di Bandar Hilir. Dalam serbuan kira-kira jam 9.15 pagi itu, seorang lelaki berusia 26 tahun berada dalam keadaan khayal turut ditahan. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Jalil Hassan berkata, tangkapan dibuat hasil risikan dan maklumat awam. Antara yang ditemui dalam serbuan itu 89 keping keranjang timah warna merah dan perak yang berisi 10 pil disyaki dadah Eramin 5, 57 pek plastik Lutsina berisi bahan disyaki ketamin dan 24 pek warna merah jambu berisi bahan disyaki dadah yang sama seberat 255.6 gram. Polis turut menyita sebuah kenderaan Nissan Murano milik suspek yang direman 7 hari mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis melumpuhkan satu sindiket ahlong dengan menahan 26 individu membabitkan nilai rampasan lebih RM2.3 juta dalam beberapa serbuan serentak di sekitar Kulai, Ipoh, Perak dan Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Zakaria Ahmad berkata kesemua suspek berusia antara 17 hingga 51 tahun itu membabitkan 25 warga tempatan manakala baki seorang wanita warga Vietnam. Kita dapati elemen alung ini juga melibatkan kongsi gelap. Jadi saya untuk kongsi gelap mana yang terlibat itu saya tidak dapat dedahkan sebab kita masih lagi menjalankan siasatan. Tapi kita dah kenal pasti urusan untuk membeli sebidang tanah di Kulai. Jadi itulah MO yang telah yang digunakan. Duit yang diperolehi daripada aktiviti alung ini dibersihkan menerusi pembelian tanah, pembelian rumah dan juga barang-barang berharga yang lain. Turut dirampas 21 kereta mewah bernilai RM1.48 juta, wang tunai lebih RM300,000 dan pelbagai beg tangan berjenama bernilai lebih RM100,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 Akta 400 dan Seksyen 3 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta 563. Polis menahan kekasih berusia 34 dan 42 tahun kerana disyaki terbabit dalam kes mengedar dadah dan bahan letupan buatan sendiri. Mereka ditahan di rumah sewa didiami hasil maklumat awam di Taman Minamah, Nibong Tebal, seberang Perai Selatan. Ketua Polis Negeri Dato' Chua Ji Lai berkata pihaknya menemui pelbagai jenis dadah termasuk ketamin, heroin, syabu dan 22 biji pil ekstasi, termasuk acuan tekanan yang digunakan untuk membuat pil, alat penimbang dan penukul. Nilai rampasan dadah itu dianggarkan RM3,200 dan polis juga turut merampas pelbagai bahan letupan buatan sendiri
termasuk alat kawalan jauh, transmitter, kotak Swiss, alatan pencair logam, 8 butir peluru senapang patah. Bahana kerana mengamuk dan menendang sebuah kereta, seorang lelaki menerima padah apabila dia dikenakan hukuman denda RM1,700 oleh Mahkamah Majistret. Terdahulu tertuduh Anne Linkeswaren, 25 tahun yang bekerja sebagai penghantar surat, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret L. Umar Devi. Mengikut pertuduhan, Linkeswaren yang berasal dari Relau Bayan Lepas didakwa melakukan perbuatan itu jam 11.30 pagi di depan Dewan Perhimpunan Cina Jalan Masjid Kapitan Keling Ahad lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dengan merosakkan sebuah kereta peraturan wajah Perak milik Oi Fu Tian. Jeli kristal atau berbola jeli masih dijual secara berleluasa di kedai-kedai menjual alat permainan walaupun kerajaan sudah mengharamkannya pada 26 Ogos 2011. Bahan berwarna-warni yang digunakan untuk membantu pertumbuhan tumbuhan hiasan itu sebelum ini diharamkan kerana membahayakan kesihatan sekiranya tertelan kerana sifatnya yang menyerap air. Bagaimanapun ia muncul kembali dalam pasaran sejak kebelakangan ini apabila dijual sebagai peluru untuk pistol dan senapang mainan. Satu ni berapa? Satu apa? Dulu kami jual satu botol besar lah. Saya lupa berapa biji dalam ada. Ke atas sirap RM6. Ni sakit pun tak sakit sangat lah. Tapi ni pun tu pun jadi juga tak? Ini untuk apa? Ini dia punya lain lah. So, lepas kalau you mau bagi budak main you agak masuk ini saja lah. Budak main sakit lah kan pagi ni. Tinjauan harian Metro di beberapa kedai menjual alat permainan mendapati penjualannya dilakukan secara terbuka dan meluas. Pistol dengan peluru jeli kristal boleh dibeli pada harga serendah RM7 sehingga RM172. Pembelian disertakan dengan peluru jeli kristal termasuk beberapa paket isian semula yang jika dibeli berasingan berharga RM6 setiap satu. Jika pistol mainan terdapat peringatan di kotak terbabit yang mengatakan bahawa ia hanya sesuai untuk kanak-kanak berusia 3 tahun ke atas. Bagi senapang yang saiznya lebih besar pula, peringatan mengatakan yang ia untuk permainan kanak-kanak berusia 8 tahun ke atas. Ada juga peringatan yang mengatakan jeli kristal itu bahaya jika tertelan. Harian Metro sebelum ini melaporkan, seorang bayi berusia 10 bulan terpaksa dibedah di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru selepas tertelan jeli kristal berkenaan. Bayi itu muntah 2 jam selepas dia tertelan jeli kristal yang digunakan sebagai peluru untuk pistol mainan di rumahnya di Parit Raja Batu Pahat Johor 6 Januari lalu. Sekian saja Kalender Jenayah minggu ini. Untuk lebih banyak berita menarik, ikuti laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my. Berita video di laman YouTube Metro TV dan menerusi platform laman sosial di telefon pintar seperti Facebook, Twitter, Instagram termasuk aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nabiha Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat.